Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alia Lisa binti Azizan Dan saya Caroline, anak perempuan Walter Andrew Salvadoran. dan pada hari ini kami akan mempersembahkan tentang Perbandingan di antara nilai yang terdapat dalam teori kepribadian mulia dan teori kemoralan sosial. Baiklah, mari kita mulakan dengan teori-teori etika. Teori-teori etika terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama teori kemoralan sosial, teori kepribadian mulia, teori teleologi dan teori deontologi. Tetapi hari ini kita hanya akan memfokuskan kepada 2 teori sahaja, iaitu teori kemoralan sosial dan teori kepribadian mulia. Mari kita lihat secara mendalam apakah maksud teori-teori ini. Mari kita mulakan dari segi konsep teori kemoralan sosial. Teori ini dipelopori oleh Thomas Hobbes pada tahun 1963, kemudian Durkheim pada tahun 1974 dan Weber, iaitu dikenal sebagai Max Weber pada tahun 1966. Mereka merupakan pelopor bagi teori kemoralan sosial. Teori ini juga menyatakan bahawa manusia harus hidup bermasyarakat. Peraturan masyarakat juga ditetapkan oleh kumpulan dan bukannya individu. Peraturan moral adalah sifat kolektif. Di sini sifat kolektif bermaksud sifat yang wujud dalam masyarakat secara beramai-ramai. Okey, jadi teori ini juga menekankan bahawa segala peraturan, nilai, norma dan tata susila yang diwujud dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya kita beralih kepada konsep teori kepribadian mulia. Teori ini dia telah diperkenalkan oleh Aristotle bahawa kecenderungan untuk mencapai sesuatu tujuan akan menjadikan seseorang itu manusia yang sempurna. Teori ini juga menekankan sifat peribadi untuk mencapai kehidupan yang baik. Kepribadian mulia didefinisikan sebagai kualiti terbaik atau istimewa. Excellent lah dalam bahasa Inggerisnya. Dan juga dia terdapat 2 jenis kepribadian mulia. Yang pertama kita ada kepribadian mulia intelektual. Okey, kepribadian mulia intelektual ni dia adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami, kebolehan membuat taklukan yang baik. Aristotle juga telah menganggap bahawa sifat intelektual ini dia boleh dipelajari daripada seorang guru. Jadi seseorang yang mempunyai kepribadian mulia intelektual adalah orang yang mempunyai sikap mulia dan cergas yang tinggi. Selain itu kita akan lanjutkan dengan kepribadian mulia moral. Kepribadian mulia moral ni dia tidak terhasil dalam seseorang individu secara semula jadilah, iaitu seseorang itu dia tidak dilahirkan dengan sifat yang baik dan jahat. Menurut Aristotle, kepribadian mulia ni dia mewajibkan kita untuk sentiasa bertingkah laku dengan baik. Sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, integriti, empati dan tanggungjawab adalah merupakan contoh kepribadian mulia moral itu sendiri. Baiklah, mari kita lihat perbandingan antara kedua-dua teori ini. Jadi kita mulakan dengan perbezaan yang terdapat dalam kedua-dua teori ini dari aspek nilai. Jadi, aspek nilai yang kita akan uji hari ini adalah antaranya fokus utama teori nilai kemoralan sosial. Jadi, apakah fokus utama teori nilai kemoralan sosial? Lazimnya, nilai-nilai berfokus kepada tanggungjawab sosial dan hubungan antara individu dengan masyarakat. Justru menekankan bagaimana seseorang itu harus bertindak untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mewujudkan keharmonian sosial. Di sini kita dapat melihat bahawa tanggungjawab sosial itu dapat diwujudkan dalam masyarakat apabila masyarakat tersebut hidup berkumpulan dan bukannya mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan sebagai contoh kebajikan orang lain bagi mencapai keseimbangan dan keharmonian sejagat. Jadi mari kita lihat contoh dan nilai yang terdapat dalam teori kemoralan sosial dari segi fokus utama nilai tersebut. Okay, jadi untuk teori kemoralan sosial, nilai yang saya pilih adalah tanggungjawab.
Tanggungjawab merujuk kepada seseorang yang memiliki kesedaran akan tanggungjawab dalam menjaga norma-norma sosial dan membantu masyarakat. Di sini, norma-norma sosial merujuk kepada sesuatu perkara yang dipatuhi, diterima oleh sekumpulan golongan masyarakat bagi mencapai keharmonian masyarakat. Sebagai contoh, apakah tanggungjawab sosial yang kita dapat dilihat sekarang? Sebagai contoh, sebuah penduduk kampung mengambil inisiatif untuk mengumpulkan derma bagi keluarga yang kurang berkemampuan di kampung mereka. Di sini kita dapat melihat bahawa masyarakat di kampung tersebut berusaha untuk mengumpulkan derma kepada golongan yang kurang berkemampuan. Di sini wujudlah tanggungjawab sosial di mana masyarakat di kampung tersebut tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi merasakan belas kasihan dan empati terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Secara tidak langsung mereka juga mewujudkan keharmonian melalui bantuan yang mereka buat ini. Okey, seterusnya kita bergerak kepada fokus utama teori nilai kepribadian mulia. Sebentar tadi kita sudah lihat fokus utama dalam teori nilai kemoralan sosial. Sekarang kita akan bergerak ke teori nilai kepribadian mulia. Jadi apakah fokus utamanya? Fokus utamanya adalah kepada pembentukan peribadi individu yang berakhlak mulia. Teori ini menekankan sifat-sifat dalaman yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai integriti moral dan kebajikan peribadi. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa fokus utama teori nilai kepribadian mulia ini sangat berbeza daripada fokus utama teori nilai kemoralan sosial. Hal ini demikian kerana fokus utama teori ini berfokus kepada pembentukan akhlak, pembentukan peribadi dan lazimnya daripada sesuatu perkara itu terbentuk daripada sifat semula jadi yang sifat dalaman dan tidak terpengaruh daripada unsur-unsur luar. Jadi mari kita lihat apakah nilai yang terdapat dalam teori kepribadian mulia ini. Jadi yang pertama, kejujuran. Merujuk kepada individu digalakkan untuk sentiasa jujur tanpa mengira situasi kerana kejujuran mencerminkan hati yang baik dan suci. Okey, jadi perkara ini bukan sahaja boleh dikaitkan dengan konteks pendidikan tetapi dalam konteks sosial lazimnya manusia ini harus mempunyai integriti dan sifat kejujuran dalam diri mereka agar dapat mencerminkan peribadi yang baik. Sebagai contoh, dalam konteks peperiksaan, Amin terjumpa kertas jawapan di bawah meja yang ditinggalkan oleh kawannya. Amin terus memberitahu kepada pengawas peperiksaan tanpa mengambil kesempatan terhadap kawannya. Di sini Amin menunjukkan perwatakan yang sangat jujur di mana Amin boleh sahaja mengambil kertas tersebut dan mengambil kesempatan terhadap kawannya dengan meniru kertas tersebut. Tetapi tidak, Amin memilih untuk memberitahu pengawas peperiksaan kerana Amin tahu bahawa perbuatan yang dia hendak buat tersebut adalah akan membawa akibat yang teruk jika dia meniru. Jadi dia memilih untuk memberitahu pengawas peperiksaan. Seterusnya, sebentar tadi kita lihat dari segi fokus utama, mari kita lihat dari segi skop nilai pula. Jadi skop nilai kemoralan sosial, nilainya adalah lebih bersifat kolektif dan berkaitan dengan masyarakat. Jadi skop nilai kemoralan sosial juga mengutamakan kesejahteraan bersama dan memastikan bahawa tindakan individu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak membebankan masyarakat. Di sini kita dapat lihat bahawa nilainya lebih kepada sifat kolektif iaitu sesuatu perkara yang dapat dilakukan bersama-sama dan bukannya individu. Mereka juga mengutamakan kesejahteraan bersama dan bukannya kesejahteraan individu. Ia juga lebih kepada memberi manfaat kepada orang lain dan bukannya membebankan masyarakat. Jadi, dari segi skop nilai, teori kemoralan sosial, saya telah memilih nilai kerjasama di mana merujuk kepada cenderung bekerjasama dengan orang lain, mementingkan tujuan bersama daripada kepentingan peribadi.
Sama seperti apa yang saya beritahu sebentar tadi, mereka ini lebih cenderung kepada perbuatan yang dapat dilakukan secara kerjasama dan bukannya untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri mereka. Sebagai contoh, semasa sekolah mengadakan program gotong royong membersihkan padang, semua pelajar bekerjasama tanpa mengira kelas atau umur. Di sini, murid-murid semua bekerjasama dalam mencapai objektif, iaitu membersihkan padang mereka. Di sini boleh sahaja murid mementingkan diri sendiri dengan tidak pergi ke program gotong royong tersebut, tetapi tidak, pelajar di sini memilih untuk pergi kerana mereka benar-benar suka untuk bekerjasama dalam sekelompok. Jadi seterusnya, kita lihat dari segi skop nilai teori kepribadian mulia pula. Nilai-nilainya lebih bersifat individualistik dan menumpukan kepada pembangunan peribadi individu. Nilai ini bertujuan membentuk karakter moral yang baik tanpa mengira pengaruh luaran. Jadi di sini dapat dijelaskan bahawa segala tindakan, segala perbuatan ataupun keputusan yang diambil oleh individu tersebut adalah daripada sifat dalamannya dan tidak terpengaruh daripada persekitaran ataupun pengaruh luar. Sebagai contoh, apakah contoh yang boleh kita nyatakan? Yang pertama, dari segi nilai, saya telah memilih kepribadian di mana seseorang harus berani untuk melakukan apa yang betul walaupun sukar atau berisiko. Okay, jadi di sini keberanian ini menunjukkan kepada keberanian moral di mana seseorang itu tidak takut untuk salah dan mereka menentang perkara yang salah. Okay, sebagai contoh, apa yang kita boleh menyatakan sebagai contoh di sini adalah dalam konteks berani kerana betul. Di mana Ali melihat kawannya membuli seorang murid. Ali tahu bahawa perbuatan tersebut salah. Walaupun mereka merupakan kawannya, Ali tetap berani melawan tindakan yang salah. Okey. Sebagai contoh, Ali ni adalah murid yang popular di sekolah. Jadi kawan-kawannya satu hari tu dia ternampak kawan-kawannya sedang membuli rakannya. Tetapi dia boleh sahaja mengambil endah perkara tersebut dengan tidak menegur kawannya kerana membuli seorang murid ini. Tetapi Ali telah memilih untuk menegur kawannya dan berani kerana dia betul dan bukannya takut ataupun takut kerana reputasi Ali ini tercalar kerana Ali ini merupakan seorang murid yang popular. Tetapi dia pun mempunyai hati yang baik dan dia juga berani. Dia telah menunjukkan keberanian moral di mana Ali ini telah mengambil keputusan untuk menegur kawannya kerana perbuatan membuli itu adalah salah di sisi undang-undang. Okey, seterusnya kita lihat dari segi sifat nilai. Sifat nilai teori kemoralan sosial. Jadi di sini nilainya bersifat luaran, lebih kepada bagaimana individu berinteraksi dengan masyarakat dan menyumbang kepada kesejahteraan umum. Jadi fokus utama adalah tindakan sosial dan impak kepada orang lain. Jadi di sini sifat nilai teori kemoralan sosial ini lebih kepada sesuatu perbuatan kita itu akan memberi impak dan manfaat kepada orang lain berbanding kita mementingkan manfaat diri sendiri. Jadi apakah nilai yang boleh kita ambil dari sini adalah sikap menghormati, di mana menghargai pandangan, hak dan perasaan orang lain dalam interaksi sosial. Di sini kita harus menghormati pendapat ataupun idea orang lain bagi mewujudkan satu suasana dan keadaan yang selesa untuk berinteraksi ketika kita ada dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, Azman sentiasa bercakap dengan lemah lembut dan menghormati orang tuanya. Walaupun kadang-kadang mereka berbeza pendapat, Azman tetap mendengar dan tidak meninggikan suara, menunjukkan sikap hormat terhadap mereka yang lebih tua. Jadi di sini Azman telah menjaga interaksi dengan warga-warga tua. Jadi hal ini dapat menunjukkan bahawa Azman ini mempunyai sifat kepribadian sendiri yang dia tidak terpengaruh daripada luar. Jadinya
Jadinya perbuatan Amin ini akan memberikan impak yang positif kepada orang lain juga, dan bukannya hanya fokus kepada diri sendiri. Kerana apabila kita hormat orang lain akan menghormati kita juga. Seterusnya, kita dah lihat sifat nilai teori kemoralan sosial. Kita akan bergerak ke sifat nilai teori kepribadian mulia pula. Kepribadian mulia ini nilai-nilainya lebih bersifat dalaman dan peribadi. Tindakan dan keputusan diambil berdasarkan prinsip dalaman yang kuat, tidak bergantung kepada norma ataupun sosial pengaruh luar. Jadi sifat ni lebih kepada sifat semula jadi dan tidak terpengaruh dengan sosial. Jadi apakah nilai yang boleh kita ambil? Sebagai contoh, berdikari. Hal ini merujuk kepada kemampuan individu untuk bertindak secara bebas, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam membuat keputusan. Sebagai contoh penglibatan aktif dalam komuniti, seseorang individu itu memilih untuk mengajarkan, untuk mendidik seseorang tersebut dalam kemahiran tertentu. Hal ini dapat dibuktikan nilai berdikari itu bukan hanya wujud kepada orang yang melatih, tetapi orang yang dilatih juga dapat menyara hidup sendiri, dapat mempelajari sesuatu yang baru supaya mereka tidak bergantung lagi dengan orang lain. Jadi nilai berdikari ini penting dalam kepribadian mulia. Ada berdikari, merujuk kepada kemampuan individu tu bertingkah secara bebas, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam membuat keputusan. Apakah contohnya? Antara contohnya adalah penlibatan aktif di dalam komuniti masyarakat kita sendiri. Seorang individu yang terlibat dalam kegiatan komuniti memutuskan untuk melatih orang lain dalam kemahiran tertentu. Jadi kemahiran tersebut bukan sahaja dipelajari oleh dia, jadi komuniti itu sendiri, masyarakat itu sendiri boleh mempelajari kemahiran itu, dan selain itu juga orang itu boleh belajar cara untuk berdikari dan juga menyara diri. Seterusnya, apakah matlamat nilai teori kemoralan sosial? Matlamat yang didapati adalah dapat mewujudkan keseimbangan sosial yang adil dan harmoni, di mana setiap individu itu dia mempunyai hak yang terpelihara dan memenuhi tanggungjawab sosial mereka. Ya, seterusnya kita ada nilai kesaksamaan. Nilai ini dia pun telah menekankan bahawa setiap orang harus mempunyai peluang yang sama di dalam kehidupan dan memperlakukan dengan adil lah, tanpa diskriminasi berdasarkan jantina, kaum, agama ataupun status sosial itu tersendiri. Sebagai contohnya, apabila konteks pengambilan kerja. Sebuah syarikat dia akan seharusnya mengamalkan dasar pengambilan pekerja yang tulus, yang adil, di mana sebagai contohnya calon-calon tersebut boleh disaring berdasarkan kelayakan mereka, pengalaman mereka semasa sesi temu ruga, tanpa mengira jantina, agama, bangsa, status dan juga ekonomi pekerja tersebut. So, kita akan beralih kepada matlamat nilai teori kepribadian mulia ini. Jadi, matlamat dia adalah untuk membentuk individu yang mulia dari segi akhlak dan juga moral. Ini dia juga melibatkan pembangunan sifat-sifat seperti kejujuran, keikhlasan dan rendahan hati sebagai asas kepada kehidupan yang baik. Jadi, yang seterusnya kita ada nilai amanah. Nilai amanah ini dia bukan sahaja berkait dengan sikap jujur dan boleh dipercayai, tetapi juga menunjukkan tanggungjawab individu untuk menunaikan janji itu tersendiri. Sebagai contohnya dalam konteks pekerjaan, Puan Lisa dia adalah seorang yang amanah. Apa contohnya? Apabila Puan Lisa ni diberikan tanggungjawab untuk memegang wang kebajikan apa-apa, Puan Lisa ni dia amanah kerana dia mendapat wang tu untuk menjaga kebajikan para pelajar. Jadi dia sentiasa dia tetap menggunakan wang tersebut untuk para pelajar dan kebajikan para pelajar. Dia tidak mengambil wang itu untuk dirinya tersendiri.
Seterusnya kita ada nilai kerajinan. Nilai kerajinan di dalam teori kepribadian mulia adalah satu ciri penting yang mencerminkan dedikasi, kesungguhan dan usaha gigih dalam melaksanakan tanggungjawab. Apa contohnya? Sebagai contoh dalam konteks pembentukan akhlak, kerajinan ni memerlukan individu untuk mengurus masa dan tenaga yang baik serta konsisten dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Ini juga melatih disiplin diri yang membantu dalam membangunkan akhlak yang kuat dan kemahiran yang mencapai kejayaan. Okay. Jadi di sini kita pula akan membuat perbandingan teori lah. Pertama kita akan melakukan persamaan nilai di dalam teori. Okay. Yang pertama kita dalam nilai kesederhanaan. Okay. Dalam teori kemoralan sosial, kesederhanaan dalam setiap sikap dan tindakan penting untuk mengekalkan keseimbangan dalam masyarakat. Dan untuk teori kepribadian mulia pula, kepada kemampuan seseorang untuk mengekalkan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Baik dari segi emosi, baik dari segi material, intelektual, rohani dan juga sosial. Jadi kebaikan dan juga altruism. Teori kemoralan sosial ni dia menekankan bahawa tindakan yang baik kepada orang lain diperlukan untuk kesejahteraan sosial. Konsep altruism dilihat sebagai asas untuk membantu sesama tanpa mengharapkan balasan itu tersendiri. Jadi untuk teori kepribadian mulia pula menekankan kebaikan yang lahir dari dalam diri sebagai amalan, spiritual dan moral. Individu yang mulia melakukan kebaikan dengan ikhlas demi Tuhan dan juga sesama manusia. Nilai kasih sayang dan kemanusiaan, di mana dalam teori kemoralan sosial, individu yang berpegang kepada nilai kemoralan sosial percaya bahawa dengan menunjukkan belas kasihan, empati dan keprihatinan terhadap orang lain, masyarakat akan menjadi lebih bersatu dan damai. Di sini kita dapat lihat bahawa nilai kasih sayang dan kemanusiaan itu wujud dalam diri seseorang untuk memberi manfaat kepada orang lain seperti menunjukkan belas kasihan ataupun empati. Manakala dalam teori kepribadian mulia, nilai kasih sayang dalam kepribadian mulia melibatkan rasa empati, belas kasihan dan sikap saling membantu antara sesama manusia tanpa mengira latar belakang atau status. Di sini, nilai kasih sayang dan kemanusiaan wujud dalam teori kepribadian mulia apabila mereka sendiri rasa untuk menunjukkan nilai kasih sayang tersebut dan bukannya mengambil pengaruh dari luar. Dengan ini kita dapat membantu orang-orang lain dengan tidak mengira latar belakang mereka dan status mereka. Seterusnya, nilai merendah diri juga terdapat di dalam kedua-dua teori ini. Dalam teori kemoralan sosial, nilai merendah diri ini merujuk kepada sikap rendah hati atau tawadu. Yang dikenali sebagai tawadu sangat dihargai dalam kemoralan sosial kerana ia membantu mengelakkan konflik, sombong dan perselisihan. Di sini kita dapat dilihat bahawa nilai merendah diri ini wujud dalam diri seseorang, wujud dalam masyarakat agar tidak kita memperlihatkan watak yang sombong ataupun yang mencetuskan, yang boleh mencetuskan konflik dalam masyarakat. Manakala dalam teori kepribadian mulia, rendah hati adalah satu ciri utama insan yang sempurna. Jadi di sini mereka sentiasa mengakui bahawa segala yang mereka capai adalah dari anugerah Tuhan. Sebagai contoh, kemewahan ataupun pendidikan yang kita ada sekarang ni, kita harus tidak menunjuk-nunjukkan kepada orang lain. Sebaliknya kita harus menghargai dan berterima kasih kepada Tuhan kerana memberi kita pemberian sebegini. Jadi hubungan di antara Tuhan dan kita itu harus dikekalkan, terutamanya dengan menunjukkan nilai merendah diri. Seterusnya, nilai keadilan juga wujud dalam kedua-dua teori ini. Dalam teori kemoralan sosial, nilai keadilan lebih tertumpu kepada bagaimana masyarakat tersebut berfungsi secara adil dan menekankan pengagihan sumber yang adil, perlakuan yang sama rata serta perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Di sini keadilan wujud dalam masyarakat agar
kita dapat melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Manakala dalam teori kepribadian mulia, keadilan lebih bersifat internal, di mana seseorang mengamalkan keadilan kerana ia merupakan sebahagian daripada karakter, sebahagian daripada kehidupan masyarakat dan bukan hanya disebabkan oleh faktor luar. Sebagai contoh, kita bijak dalam membuat keputusan. Keadilan ini akan memberikan satu kebaikan dengan berbuat demikian, iaitu kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Hasil daripada keputusan tersebut akan memberikan kita satu manfaat, iaitu yang wujud daripada dalaman dan bukannya daripada sifat luaran. Seterusnya, mari kita lihat dari segi kawalan nilai moral dalam teori moral, dalam teori kemoralan sosial. Jadi, kawalan nilai moral ini lebih bergantung kepada institusi sosial, undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, institusi pendidikan, keluarga, agama dan undang-undang menjadi mekanisme ataupun faktor utama dalam kawalan membentuk moraliti individu dalam masyarakat. Jadi, kepada sesiapa yang melanggar norma sosial ini akan dikenakan hukuman atau stigma sosial. Jadi, sebagai contoh, apabila semua masyarakat, sekelompok masyarakat tersebut mengikut kawalan sosial ini, tetapi terdapat sekelompok masyarakat yang tidak mengikut. Oleh itu, sekelompok masyarakat yang tidak mengikut itu berhak untuk memberikan mereka hukuman ataupun stigma sosial yang sesuai. Kerana nilai-nilai moral ataupun norma sosial ini wajib dipatuhi oleh semua golongan masyarakat agar dapat mencapai keberkesanan dan keharmonian dalam komunikasi dengan masyarakat ini. Seterusnya, mari kita lihat kawalan nilai moral dalam teori kepribadian mulia. Jadi, kawalannya lebih bersifat dalaman, iaitu dikenali sebagai inner control. Ia lebih berpusat kepada kesedaran rohani dan hati nurani. Individu yang berpegang kepada teori kepribadian mulia sentiasa mengawasi tingkah laku mereka berdasarkan prinsip moral dan akhlak yang tinggi. Okey, di sini dalam kepribadian mulia, seseorang individu wujud nilai ataupun akhlak itu secara peribadi, secara dalaman dan bukannya terpengaruh kepada orang lain. Jadi kalau ingat dari awal saya telah memberitahu bahawa kepribadian mulia ini berfokus kepada nilai dalaman, nilai yang wujud daripada semula jadi. Okey. Jadi hati nurani bertindak sebagai panduan moral di mana individu sentiasa menilai perbuatan mereka dan berusaha menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai moral seperti keikhlasan, kesederhanaan dan kasih sayang. Jadi di sini hati nurani merupakan satu panduan bagi individu dalam bertindak mengikut etika dan panduan moral, di mana di sini individu memberi kebebasan, okey, memberi kebebasan untuk menilai sesuatu situasi tersebut. Jadi ini merupakan rujukan kita. Sekian, terima kasih daripada saya dan Lisa.